السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit bersama Hadi Syahrudin, saya mendengar ini milik Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung pada tafsir ini. Dan tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita berada pada ayat yang ke-69 dari surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min, iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayati Allahi anna yusrafun alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, apakah kamu tidak memperhatikan golongan yang selalu membantah ayat-ayat Allah, bagaimana mereka dipalingkan? Iaitulah golongan yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami yang telah kami utus. Kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasang leher mereka seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Muslim-muslimat yang dimiliki sekalian, sekarang ayat ini kembali bicara tentang golongan yang memperdebatkan Al-Quran, mengingkari keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dihuraikan daripada awal surah ini dahulu. Berulang-ulang kali nampaknya dalam surah ini diulangi pernyataan tentang debat kaum musyrikin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan berulang-ulang pula jawapan dan keterangan Al-Quran tentang kesilapan mereka itu. Kelompok yang sedang kita bincangkan sekarang ini juga sekali lagi menghadapi mereka, tapi kali ini tidak lagi menghuraikan bukti-bukti kebatilan kepercayaan kaum musyrikin ini, kerana pembuktian yang lalu telah pun sempurna, solid. Di sini yang dihuraikan secara ancaman terhadap mereka. Jadi Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Yujadiluna fi ayatillah ni antara tafsiran dia, kata Muhammad bin Sirin, seperti yang disebut oleh para ulama tafsir, iaitulah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tak terkecuali orang-orang Islam sendiri pun termasuk dalam kategori ini. Kuliah lalu kita telah bincangkan sedikit tentang Muhammad bin Sirin, tuan-tuan. Siapakah Muhammad bin Sirin? Muhammad bin Sirin ni, ayahnya Sirin adalah hamba kepada seorang sahabat yang terkemuka yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang terkemuka dengan kekayaannya. Terkemuka kerana doa Nabi SAW untuknya. Seawal usia 8 tahun dia telah menjadi seorang manusia mulia kerana bersahabat dengan Rasul yang agung, Rasulullah SAW. Maka perkahwinan Sirin ini dengan hamba kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Safiyah namanya. Hasil perkahwinan ini, maka mereka pun dikurniakan anak yang bernama Muhammad bin Sirin, lahir pada zaman kerajaan di bawah pimpinan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang mulia sekalian, ini Muhammad bin Sirin ini adalah satu pribadi unggul, salah seorang pentafsir Quran yang terkemuka dalam generasi tabi'in. Perlu kita berkenalan dengan pribadi ini, tuan-tuan. Kalau tidak, hidup kita sibuk mengambil tahu tentang artis, pemain bola sepak, penyanyi. Ini yang kita patut cari dan kaji, kita lupa. Muhammad bin Sirin, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, akhirnya keluarga beliau telah pun berpindah ke Basrah dari Madinah. Basrah ni satu tempat yang dibuka oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dia menjadi satu bandar yang dilengkapi dengan segala kemudahan kerana tentera Islam ramai di sana. Tentera Islam nak membuka bahagian utara menuju ke sebelah Parsi, menuju ke sebelah utara. Maka ni antara kaedah ataupun tempat
base kepada askar sebagai ka'idatun, bukan kepada kaedah yang sering diwar-warkan oleh kufar itu tuan-tuan. Kaedah askariyah maknanya tempat pelancarnya tentera-tentera Islam ke arah pembukaan wilayah-wilayah yang masih kafir. Maka tuan-tuan dimulai kat Allah sekalian, berpindahlah keluarga ini ke Basrah, yang mana Basrah menjadi tempat penumpuan tentera Islam. Ramailah sahabat-sahabat di kalangan mujahidun yang berada di sana. Maka Muhammad bin Sirin ini membesar dalam satu bandar yang amat penuh dengan majlis ilmu, yang ramai sahabat-sahabat Nabi SAW masih lagi berada di sana, masih lagi tinggal, masih lagi hidup, dan tinggal di sana untuk bersama-sama menyumbang tenaga dalam rombongan jihad. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah membesarnya sahabat tabi'i yang sedang kita kaji sekarang pribadinya, yang mana beliau telah mendengar pandangan tersebut dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa yang dimaksudkan dengan yujadiluna fi ayatillah ni maknanya yattabi'una al-ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ini hamba Allah Subhanahu wa taala ini yang kita sedang kaji, namanya Muhammad bin Sirin, merupakan seorang yang bukan sahaja kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuat berjihad, juga seorang ahli perniagaan yang masyhur. Dia tidak mahu hidup makan gaji, hidupnya untuk dirinya sendiri berniaga, sebaik-baik perniagaan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Perniagaan yang tidak mengingatkan, yang tidak melupakan seorang daripada akhirat. Hebatnya Muhammad bin Sirin ini, walaupun dia seorang businessman, tapi penampilan dirinya amat mirip kepada sahabat-sahabat Nabi SAW radhiyallahu alaihi ajma'in. Janggutnya, nisainya, jambangnya, sampai dikatakan kalau dia menuju saja ke pasar Basrah, maka orang yang melihatnya akan, yang sedang sibuk dengan kegiatan transaksi perniagaan, semuanya akan bertakbir, bertahmid, bertahlil, masing-masing Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kerana penampilan diri ini mengingatkan kepada akhirat. Kita pada ini bimbang kalau nampak macam orang tua, nak hilangkan uban umpamanya, nak bagi nampak sentiasa muda. Takut kalau penampilan menyerupai orang-orang saleh, orang-orang alim, berbeza dengan mereka dulu, kan tuan-tuan. Jadi Muhammad bin Sirin ni seorang yang tidak dilalaikan urusan perniagaannya daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lihat, ini adalah Muhammad bin Sirin yang sedang kita kaji sejarah hidupnya. Walaupun seorang yang berpendapatan tinggi, ada rezeki sedikit sebanyak berniaga, tak bergantung kepada orang. Pernah satu hari ketika dia sedang mengajar dalam masjid, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mendakwa bahawa Muhammad bin Sirin berhutang dengannya 2 dirham. Apa kata Muhammad bin Sirin, tuan-tuan? Tidak, aku tak berhutang dengan kau. Lelaki itu berkata, ya, engkau berhutang dengan aku, wahai Tuan Guru. Tuan Guru Muhammad bin Sirin ni menjawab, tidak, aku tidak berhutang dengan kau. Lelaki itu akhirnya berkata kepadanya, kalau engkau benar-benar tak berhutang aku, engkau bersumpah. Dia menyangkakan bahawa Muhammad bin Sirin, Tuan Guru yang mulia ni, tidak akan bersumpah dengan sebab 2 dinar, 2 dirham. Tiba-tiba Muhammad bin Sirin ni bersumpah, tuan-tuan. Ni orang semua terkejut, anak muridnya semua terkejut. Mereka berkata, ya Abu Bakar. Gelarannya, kunyahnya iaitu Abu Bakar. Wahai Tuan Guru, adakah Tuan Guru sanggup bersumpah dengan sebab 2 dirham? Semalam Tuan Guru telah meninggalkan 40 dirham kerana satu perkara yang meragukan. Ini Tuan Guru sanggup bersumpah walaupun hasilnya Tuan Guru selamat dari bayar 2 dirham. Jawapan Tuan Guru yang memahami kitabullah ni, sebenarnya ayat ni, peristiwa ini, kelakuan ni tidak termasuk dalam la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala ni dalam segala segenap perkara yang kau lakukan, sibuk kau bersumpah untuk memudahkan urusan ini. Tidak. Nampaknya kelakuan tersebut terkeluar di konteks ayat, yang mana hukum kalau bersumpah, hukumnya adalah dalam perniagaan. Kebanyakan ulama mengatakan hukumnya makruh. Tuan-tuan ini milik Allah sekalian. Jadi Muhammad bin Sirin ni tiba-tiba dia bersumpah, padahal dia selamat dari bayar 2 dirham saja. Lantas ditanya oleh anak muridnya, jawapan beliau, aku tidak mahu dia makan dari yang haram. Walaupun 2 dirham, tapi aku tidak mahu dia makan dari yang haram, kerana dia ni seorang yang suka berdusta. Dia akan menganiaya orang lain. Lagi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ni Muhammad bin Sirin ini
merupakan seorang yang sangat berani. Bila tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, beliau pernah mengatakan kepada Umar bin Hubairah Al-Fazari ini seorang governor Bani Umayyah yang telah dilantik menjaga negara Iraq, menjaga Basrah dan juga Kufah, menjaga dua wilayah besar dalam Iraq, iaitu Basrah dan Kufah. Bila Muhammad bin Sirin datang untuk menziarahinya, Umar bin Hubairah bertanya kepada Muhammad bin Sirin, bagaimana keadaan tempat tinggalmu wahai tuan guru yang dimuliakan? Jawapannya dengan penuh keyakinan, taraktuhum wa zulmu fihim fashin wa anta anhum lahin. Aku tinggalkan negeriku, tempatku untuk menziarahimu wahai gubernur. Kalau kita ni anggap macam menteri besar lah tuan-tuan, wahai tuan menteri, dalam keadaan kezaliman bermaharajalela di Basrah, dan kau seorang pemimpin yang lalai membiarkan kezaliman berlaku terhadap rakyat di sana. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, seorang yang hadir dalam program tersebut mendengar kata-kata yang berani ini telah pun mencuitnya. Lalu dipandang kepada orang yang mencuitnya itu, dia berkata pula, kamu tahu tak, aku yang ditanya bukan kamu. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Sesiapa yang menyembunyikan satu perkara walhal dia tahu dia ini seorang yang berdosa. Dia berani berkata demikian kepada menteri besar, kalau kita nak katakan seperti itulah tuan-tuan jawatan pada waktu tersebut. Akhirnya Umar bin Hubairah Al-Fazari ini menjadi gembira dengan kenyataan tersebut kerana ia menampakkan keikhlasan seorang yang tidak ada kepentingan langsung, seorang tuan guru yang beramal dengan ilmunya agar memberitahu kebenaran dan sebagai kebenaran. Bila dia nak pulang, maka Umar bin Hubairah ni telah pun menghadiahkan 3,000 dinar dalam uncang, siap telah dibungkus. Agak-agak kalau tuan-tuan terima tak wang sebanyak ini, RM3,000, bukan RM3,000 tau, kali dengan RM500 untuk penilaian hari ini. Terkejut Muhammad bin Sirin menerima wang tersebut, lantas dipulangkan. Lalu dia berkata, kalaulah wang ini diberikan kepadaku atas perkiraan aku ni orang yang saleh, memanglah aku tidak layak ambil wang ini, kerana orang saleh Allah SWT akan menjaganya. Kalaulah dia beri wang ini disangkakan aku seorang yang saleh, tapi sebenarnya aku yang taleh, orang yang fasik, orang yang berkepentingan, maka tentulah lebih tidak wajar untuk seorang fasik menerima daripada wang yang bukan miliknya. Dalam dua keadaan aku memang tidak layak menerima wang sebanyak 3,000 dinar ini. Dia tidak mengambilnya, dipulangkan semula kepada Umar bin Hubairah, berilah kepada orang lain yang lebih memerlukan, kerana aku datang ini menasihati kamu kerana Allah SWT. Tuan-tuan, kita perlu kepada orang sebegini tuan-tuan. Kalau kita seorang pemimpin, carilah orang saleh untuk mengingati kita selalu. Tanda orang saleh ni ada bagai orang yang ilmu tinggi, beramal dengan ilmunya, cek dan semak latar belakangnya. Jangan dinilai pada serban yang besar, penampilan yang hebat. Walhal golongan seperti ini bukanlah, penampilan seperti ini bukan menjadi ukuran kepada kejujuran tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik, ini Muhammad bin Sirin, walaupun beliau merupakan seorang yang saleh, yang berhebat, beribadah kepada Allah SWT, yang dikagumi ilmunya, tapi tuan-tuan, pernah beliau ni diuji dalam perniagaan yang beliau lakukan, iaitu perniagaan minyak zaitun. Dia berusaha membeli minyak zaitun berharga 40,000 dinar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, tiba-tiba bila dia buka satu daripada tong minyak zaitun tersebut, dia dapati ada tikus yang mati. Ada tikus yang mati. Lalu dia terfikir, kalaulah aku membeli, kalau aku memulangkan minyak zaitun ini kepada yang menjualnya, aku bimbang nanti dijual pula minyak zaitun yang bernajis ini. Kalau aku pulang kepada dia, aku minta hak aku balik semula, boleh. Tapi nanti orang pada hari ini ramai yang tidak amanah. Pada zaman tu tidak amanah, nanti minyak zaitun ini dijual. Kalau dijual, tentulah akan teraniaya orang Islam membeli makanan yang bernajis. Minyak zaitun ini dimakan oleh orang Arab, digunakan pada setiap makanan yang mereka masak, maka tentulah akan teraniaya orang ramai. Akhirnya dia pun membayar, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dia tidak boleh membayar minyak tersebut kerana dia tak boleh jual. Minyak itu telah mengandungi najis. Maka dia telah pun didakwa di mahkamah kerana mengambil barang dan tidak membayar, tidak mampu membayar. Dibawa ke mahkamah, lalu diputuskan oleh mahkamah dia tersilap, dia bersalah. Lalu dia telah pun dipenjarakan.
Tuan-tuan yang mulia kat sekalian, ni cerita Muhammad bin Sirin. Apa berlaku dalam penjara? Orang saleh seperti Muhammad bin Sirin ni tidak risau walaupun dipenjarakan. Kita akan lihat dalam kuliah akan datang bagaimanakah tindakannya. Walaupun dipujuk oleh penjaga penjara, baginya peluang untuk pulang ke rumah setiap malam. Pagi datang balik semula ke penjara. Apakah jawapan beliau? Nanti kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Seorang ahli tafsir yang terkemuka yang mentafsirkan ayat yang sedang kita bincangkan sekarang, bagaimana dia mendepani, menghadapi suasana tersebut. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.